Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan. Saya ucapkan selamat datang ke channel Nur Aminah Omar. Kepada tuan dan puan yang pertama kali menonton video ini, nama saya Nur Aminah Omar. Saya merupakan seorang business advisor dan saya juga menerima jemputan untuk mengendalikan program-program bersama usahawan. Dan pada kebanyakan masa saya bekerjasama dan banyak mengendalikan program bersama SME. Baik, dalam siri video kali ini tuan dan puan adalah video khas yang disediakan untuk 10 siri. Video khas ini disediakan untuk 10 siri dan video ini adalah siri yang pertama. Ini merupakan kompilasi boleh dikatakan sebagai vlog tetapi dalam konteks throwback di mana dalam tempoh 5 tahun saya menjalankan menguruskan sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan pusat pendidikan awal kanak-kanak dan sebelum itu saya sendiri pernah bekerja dalam industri berkenaan selama 8 tahun. Jadi video-video yang disediakan untuk 10 siri ini akan berangkumi topik-topik yang sudah disusunkan, di mana ada 10 take away ataupun 10 pengajaran utama yang diambil daripada perjalanan perniagaan itu. Jadi ini adalah siri yang pertama. Jadi video ini tuan dan puan akan dimuat naik di channel YouTube dan juga di page Nur Aminah Omar. Pada masa yang sama tuan dan puan juga boleh menontonnya di www.nuraminahomar.com. Baik, siri yang pertama tuan dan puan siri yang pertama adalah tentang apakah antara pengajaran yang pertama yang saya letakkan sebagai perkara pertama apabila menjalankan perniagaan. Tuan dan puan, apabila kita menjalankan perniagaan ini sebenarnya tidak kira dalam industri apa ataupun dalam jenis perusahaan apa, dia memerlukan banyak persediaan, dan antara pengajaran paling utama yang saya dapati adalah apabila kita menjalankan perniagaan ini, kita mesti jelas dengan keperluan urus tadbir sebuah perniagaan. Jadi sama ada perniagaan itu dijalankan dengan lesen enterprise, PLT atau senyam berhad, perkara utama pemahaman kita dan persediaan untuk mengurus tadbir perniagaan kita dengan baik itu adalah sangat penting. Baik, rata-rata tuan dan puan apabila kita memulakan perniagaan, kita sebagai individu yang mempunyai aspirasi besar ingin menjadi seorang usahawan dan memulakan perniagaan, maka pada kebiasaannya kita akan bermula dengan apa yang ada. Jadi sepanjang pengalaman saya itu, apabila kita bermula itu adalah bermula dengan diri sendiri, dan apabila kita ingin memulakan sesuatu itu, sama ada kita akan melibatkan pasangan, melibatkan ahli keluarga ataupun melibatkan rakan yang kita tahu boleh bekerjasama dalam perniagaan itu. Jadi dalam konteks saya bermula pada tahun 2008, dan pada waktu itu tuan dan puan, syarat adalah perlu membuka sebuah syarikat sendian berhad yang mana wajib ada 2 orang. Tetapi sekarang pada tahun 2012 akta tersebut sudah diubah akta syarikat sudah diubah, yang mana kita boleh menjalankan perniagaan dengan satu nama sahaja dalam syarikat sendian berhad. Jadi melalui pengalaman saya itu tuan dan puan, apabila kita memulakan perniagaan tanpa ada pemahaman yang jelas tentang urus tadbir syarikat, akan jadi satu cabaran. Maknanya diri kita sendiri apabila tidak mempunyai persediaan dan kurang mahu belajar, maka diri kita itu sebenarnya akan menjadi satu disadvantage dan satu cabaran kepada perniagaan yang kita bangunkan itu sendiri. Jadi antara perkara penting tuan dan puan, saya ada kongsikan dalam artikel. Tuan dan puan boleh baca lanjut dalam artikel itu, dan video ini merupakan satu sokongan kepada artikel yang sudah saya sediakan, dan semuanya dalam bahasa Melayu. Artikel itu saya tulis dalam bahasa Melayu, dan juga video ini seluruhnya saya kendalikan dalam bahasa Melayu. Jadi ada 2 perkara yang saya bawa apabila kita bercakap tentang urus tadbir. Pertama sekali adalah tentang persediaan diri kita sendiri. Pada kebanyakan masa tuan dan puan, apabila kita memulakan bisnes, sama ada kita belum berkeluarga ataupun kita sudah berkeluarga, sebenarnya sokongan daripada pasangan ahli keluarga, kalau kita masih bujang, ahli keluarga dan ibu bapa terutamanya, sokongan daripada mereka adalah penting. Sokongan ini bukanlah bermakna dari segi bentuk duit tuan dan puan. Sokongan ini lebih kepada pemahaman, the understanding of our situation in order to become an entrepreneur.
Itu keadaannya, sokongan. Kita tidak memerlukan orang kata belas kasihan, kita tidak memerlukan simpati yang sebegitu apabila kita menjalankan perniagaan. Tetapi dalam keadaan yang tertentu, kita banyak memerlukan sokongan. Sokongan itu boleh datang dalam bentuk moral, tidak semestinya nasihat-nasihat yang berbentuk perniagaan semata-mata. Katakanlah contoh tuan dan puan, apabila kita menjalankan perniagaan, ada masa-masanya kita akan jadi terlampau sibuk. Terlampau sibuk atas urusan tertentu apabila kita memulakan perniagaan kita itu. Pada kebanyakan masa apabila kita memulakan perniagaan, kita akan bermula dalam keadaan yang masih huru hara, masih dalam keadaan chaos. Kerana kita bukan syarikat besar ataupun syarikat korporat di mana kita ada modal yang besar dan kita ada sistem-sistem yang sudah established. Apabila kita memulakan perniagaan ini, kebiasaannya kita akan bermula dengan modal apa yang ada ataupun bermula dengan modal meskipun pinjaman dalam kapasiti tertentu. Maka kita sudah ada satu komitmen untuk memastikan kita punya survival dalam tempoh 3 tahun pertama. Jadi pemahaman ini termasuklah mungkin kita sudah berubah gaya hidup. Kalau sebelum ini kita lebih relax, main-main, tetapi apabila kita menjalankan perniagaan, nampaknya kita terpaksa memilih kawan, kita dah perlu banyak buat jaringan, kita perlu banyak merancang, kita perlu banyak berfikir dan cara kerja kita pun sudah berubah. Jadi apabila perubahan-perubahan ini berlaku, sekiranya pasangan kita, adik-beradik kita, ibu bapa kita ataupun mungkin yang ada anak-anak kita tidak boleh beradaptasi dan tak boleh menerima keadaan itu, ia akan jadi sukar. Jadi apabila kita kata tentang urus takbir perniagaan, yang pertama adalah persediaan diri kita untuk memastikan environment kita itu dapat memberi sokongan yang betul. Tidaklah bermakna kita dapat sokongan baru kita nak mula perniagaan, bukan. Kita perlu bersedia untuk itu. Sekiranya kita ada resistance ataupun rejection ataupun orang kata kata-kata yang melemahkan semangat daripada orang terdekat, kita mesti bersedia untuk menapisnya. Kita mesti bersedia untuk melaluinya. Kita tak boleh cepat down. Itu antara perkara yang apabila kita nak mengurus takbir syarikat dan perniagaan kita dengan betul. Diri kita sendiri itu persediaannya dahulu mesti kuat. Yang kedua, tuan dan puan, antara perkara dan pengajaran yang saya dapati sangat penting dan kita semua mesti jelas adalah tentang latar belakang kita. Latar belakang kita sebagai founder dan pendiri syarikat. Ada dua jenis latar belakang. Satu adalah latar belakang keuangan dan satu lagi adalah latar belakang profesional kita tu. Katalah tentang latar belakang kewangan, tuan dan puan, saya sendiri pernah menghadapi situasi di mana apabila saya membuka syarikat itu, saya membuka dengan suami saya, pasangan. Ini pengalaman saya pada tahun 2008. Jadi apabila meletakkan nama pasangan dalam syarikat itu, apabila kita nak buka akaun syarikat, apabila kita nak mengemukakan permohonan-permohonan tertentu untuk syarikat, mereka akan buat background check, mereka akan meneliti latar belakang pengarah syarikat. Jadi pernah satu ketika ada satu, saya tidak ingat apakah perkara yang saya mohon itu ditolak kerana suami saya ada rekod kredit kad yang tidak cantik. Jadi apabila kita semak apa masalahnya dengan kredit kad, kerana kita tahu dalam rekod kita semua dah clear. Rupa-rupanya ada satu bank itu ada hutang dan tuan dan puan tahu hutangnya tak besar, ada baki 2 sen. Tetapi dalam rekod bank itu pada waktu itu dia tersekat untuk diteruskan. Jadi itu contoh yang sikit yang simple. Dan perlulah diselesaikan rekod itu, buat clearance, tutup betul-betul, habiskan. Barulah boleh diteruskan dengan proses-proses permohonan yang lain. Ada kalanya permohonan lesen, permohonan memuka bank, permohonan untuk masuk dalam kontrak-kontrak tertentu memerlukan agensi atau syarikat berkenaan membuat background check. Dan background check yang pertama yang mereka akan buat adalah kepada owner, terutamanya kepada pengarah syarikat. Jadi sekiranya latar belakang keuangan kita tak cantik ataupun kita ada orang kata rekod-rekod sebelum ni yang buruk, maka dia akan memberi kesan kepada pengurusan perniagaan itu. Pernah satu kali tuan dan puan, kami saya sendiri come across melalui satu dalam sebuah organisasi, ini organisasi lain di mana mereka ingin melantik ahli lembaga pengarah. Jadi buat semakan. Jadi apabila buat semakan itu, ada satu nama yang dalam senarai lantikan itu ada rekod, dia bukan rekod jenayah tetapi ada rekod dalam senarai siasatan polis. Dia bukanlah masuk penjara, dihukum ataupun penagih dadah ke perompak ke, bukan, tetapi ada rekod. Bila ada rekod macam itu, secara automatik tidak layak.
Jadi itu satu lagi hal. Jadi boleh dikatakan juga rekod keuangan dan juga rekod peribadi kita itu mestilah orang kata dengan senang cerita bersih. Bersih. Jadi ada juga satu situasi di mana kita kita pernah melalui satu proses untuk melantik untuk satu proses lantikan dalam konteks yang sama, iaitu melantik pengarah syarikat, tetapi apabila disemak tidak lulus. Rupa-rupanya individu berkenaan ada ada rekod bankrupt, ada rekod kebangkrapan. Jadi perkara-perkara ini kadang-kadang kita tidak tahu ataupun kita tidak aware, kita tidak dimaklumkan perkara-perkara itu, tetapi apabila kita melalui proses itu barulah kita nampak sebab adanya background check itu tadi. Jadi kita sebagai individu apabila kita mahu menjalankan perniagaan, kita punya rekod itu mesti baik. Sekurang-kurangnya bersihlah baik. Itu yang pertama. Satu lagi adalah rekod tentang rekod profesional kita itu. Apakah latar belakang kita? Ramai yang berkata bahawa kita boleh berjaya tanpa tanpa latar belakang pendidikan yang baik. Betul. Kejayaan itu sangat subjektif, tuan dan puan. Katalah kita hanya ada SPM sekalipun kita boleh berjaya. Kita boleh jadi jutawan, kita ada rumah besar, kita ada kereta besar, kita boleh ada isteri sampai 4. Itu tidak dinafikan. Tetapi dalam konteks pembangunan sebuah syarikat, pengurusan sebuah to build a corporation, maksudnya kita nak membangunkan perniagaan kita itu secara yang standard, ada keperluan untuk mempunyai latar belakang profesional yang mencukupi. Latar belakang profesional yang mencukupi. Mungkin pada masa sekarang kita seorang sahaja kita boleh menjalankan perniagaan itu. Tetapi apabila kita nak menjalankan perniagaan itu seterusnya, katalah kita sudah mencapai contohlah kita sudah mencapai jualan 3 juta, 30 juta setahun. Selepas itu bagaimana? Selepas itu apabila kita nak mengembangkan syarikat kita, apabila kita nak membuka syarikat kita kepada peluang-peluang pelaburan lain, nak membawa masuk individu yang lebih berkaliber. Jadi keadaan itu memerlukan mereka memeriksa. Mereka akan memeriksa latar belakang pengarah-pengarah dan siapa yang ada di dalam. Jadi apabila kita nak berkembang itu kena ada persediaan di mana kemungkinan kita tidak mencukupi latar belakang profesional yang baik, itu kita kena step back dan kita perlu beri orang lain untuk masuk. Jadi persediaan ini tuan dan puan, persediaan ini sebenarnya memerlukan satu mentaliti supaya kita bersedia untuk mengurus takbir perniagaan kita itu dengan baik. Ramai yang beritahu ataupun ramai yang menyangka bahawa alah puan, buat bisnes tadika saja, buat bisnes pendidikan saja, apa yang nak sibuk-sibuk semua ni. Betul. Tetapi dia bergantung kepada tujuan tuan dan puan menjalankan perniagaan itu. Sekiranya menjalankan perniagaan itu, kita hanya jadikan dia sebagai hobi, itu lain. Sekiranya tuan dan puan menjalankan perniagaan itu untuk memenuhi masa ataupun untuk memenuhi passion ataupun kehendak jiwa, itu lain. Tetapi sekiranya kita ingin betul-betul ada satu orang kata jalan, ada satu hala tuju yang kita mahu capai, lebih daripada itu, maka sebenarnya persediaan pengetahuan kita tentang urus takbir syarikat itu perlu dipertingkatkan dan perlu bersedia. Dan ramai juga rata-rata yang melihat pengurusan dan perniagaan pusat pendidikan ini merupakan satu yang penting. Itu adalah betul, dia penting. Tetapi tuan dan puan, apabila kita kata kita perlu melihatnya secara realistik. Apabila kita mendaftarkan nama pusat perkembangan kita ataupun tadika kita di SSM, bila daftar saja di SSM bermakna dia sudah diiktiraf, dia diiktiraf berada dalam satu lingkungan ataupun supply chain perniagaan. Dia secara automatik dia punya treatment ataupun dia punya dilihat sebagai sebuah institusi, sebuah organisasi yang perlu diurus takbir dengan betul. Sama ada dia untung atau rugi ataupun dilihat dalam segi buat duit atau tidak, itu adalah perkara yang kedua. Kerana urus takbir yang betul ini merupakan salah satu cara kita menjadi ataupun kita menjalankan satu perkara itu dengan baik. Kerana kalau kita bercakap dalam konteks kehidupan kita juga, kita perlu urus takbir yang baik. Kita ada jadual-jadual, kita ada keperluan yang khusus. Sedangkan kita sebagai orang Islam sekalipun, kalau kita nak solat sekalipun, kita ada urus takbirnya, kita ada peraturan-peraturannya, kita ada polisinya. Kita tak boleh suka-suka hati solat zuhur pukul 9 pagi, solat asar pukul 9 malam. Kita tak boleh suka-suka kerana dia ada urus takbir.
Kalau kita lihat dengan cara begitu, kita akan lebih terbuka dan kita akan menerima realitinya. Tidak kiralah bisnes apa sekalipun, kecil atau besar, apabila kita sudah masuk dalam sistem itu, maka kita perlu mematuhinya. Once you subscribe to become an entrepreneur, once you subscribe to register your business with SSM, it means that you understand you're going through a journey of an entrepreneur. You're going through a journey of business. Jadi mahu tidak mahu kita kena menerimanya. Jadi kita tak ada isu lagi, sepatutnya tidak ada isu kenapa nak buat duit, kenapa hanya nak fikir syarikat, kenapa hanya nak fikir untung rugi. Tidak ada isu lagi yang itu tuan dan puan, kerana secara automatik apabila kita sudah masuk dalam tu, bermakna kita menerima keadaannya begitu. Jadi untuk itu tuan dan puan, yang dalam siri yang pertama ini saya sudah meletakkan satu artikel khusus di www.nuraminaumar.com, dan video ini disiarkan di channel YouTube dan juga di FB page Nur Aminah Umar. Jadi tuan dan puan, selepas menonton video ini boleh terus baca artikel, atau yang sudah baca artikel boleh tonton video ini kerana dia saling menyokong antara satu sama lain. Jadi itu adalah perkara yang pertama, iaitu apabila kita kita mesti bersedia dan menerima bahawa satu bisnes ataupun satu syarikat itu adalah satu entiti yang perlu ada pendapatan, yang perlu ada aktiviti. Jadi bila ada aktiviti itu, ia mesti diurus tadbir dengan tata cara yang betul. Dan untuk memastikan kita bersedia dan boleh melakukan perkara itu, yang pertama tadi adalah tentang persediaan diri kita itu, dan yang kedua tadi adalah itu untuk memastikan rekod dan latar belakang kita itu adalah dalam keadaan yang bersih, yang baik, supaya kita dapat menguruskan syarikat perniagaan kita juga dengan baik. Baik, dengan itu tuan dan puan, untuk siri yang kedua dia akan disiarkan esok bersama dengan artikel dan juga video. Maka tuan dan puan boleh klik subscribe untuk video ini, boleh klik like and follow pada page, dan boleh klik subscribe supaya tuan dan puan boleh terus meneruskan menonton video-video yang akan datang. Jadi untuk itu kita jumpa lagi.